kitab Penawar bagi Hati, muka surat 82. Muka surat 82, baris ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ada pun kelakuan, maka engkau sukacita, gembira dengan Tuhan yang memberi nikmat, serta membesarkan akan dia, akan Tuhan yang memberi nikmat, dan menghina akan diri engkau. Dan ada pun kelakuan, maka engkau sukacita, gembira dengan Tuhan yang memberi nikmat, serta engkau membesar akan dia, akan Tuhan yang memberi nikmat. Kelakuan ni perkara yang kedua daripada 3 perkara. Apabila ada 3 perkara ni, maka dinamakan orang ni orang yang bersyukur. Yang mana berhimpun syukur ni daripada 3 perkara. Terhimpun 3 perkara ni baru dinamakan orang ni orang yang bersyukur. Nak panggil bersyukur, terhimpun 3 perkara. Mana 3 perkara? Dahulunya yang pertama ilmu, yang pertama. Yang kedua kelakuan. Yang ketiga di bawah tu pekerjaan. Apakah amalan kita? Apakah pekerjaan kita? Terhimpun ilmu, kelakuan dan juga pekerjaan amalan, maka dinamakan orang ni orang yang bersyukur. Jadi yang pertamanya adalah ilmu. Ilmu tu yang pertama, tu tetap dah. Ilmu yang pertama tu tetap dah. Ilmu di sini pula, ilmu berkaitan dengan pegangan kita bahawa segala nikmat kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ilmu. Ilmu dengan bahawa kita mengetahui dia apabila pergi kepada ilmu, mengetahui. Kalau pergi kepada pegangan, bukan hanya tahulah. Sebab kalau pergi kepada pegangan, ilmu dengan makrifah satu makna. Ilmu mengetahui, makrifah mengenal. Perkataan yang berlainan tetapi muradif satu makna lah. Kalau pembicaraan dalam ilmu tauhid, dalam bab tauhid, bab pegangan. Jadi ilmu yang pertama ni berkait dengan pegangan. Ilmu yang berkait dengan pegangan. Jadi mengetahui ataupun mengenal yang kita panggil makrifah adalah jazam, utuh di hati. Bukan hanya tahu saja, tidak. Mengetahui dengan bahawa mengaku putuh dalam hati. Apa mengetahui di sini? Bahawa segala perkara, segala nikmat tu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nikmat yang daripada kita? Kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada ia daripada yang lain daripada Allah. Itu ilmu ilmu kita, pegangan kita. Itu yang pertama. Walaupun pada zahirnya nikmat tu datang daripada makhluk, itu hanya asbab jua yang Allah Ta'ala menzahirkan. Asbab yang Allah menzahirkan. Satu nikmat tu datang daripada makhluk, itu asbab jua yang Allah menzahirkan. Nikmat tu datang daripada asbab.
Jadi nikmat tu datang daripada asbab. Allah yang menzahirkan. Allah yang menzahirkan. Nikmat tu datang daripada asbab. Tapi hakikatnya tidak ada nikmat itu melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kita yang paling besarnya Islam dan iman. Itu nikmat yang paling besar sekali. Islam, iman, ilmu, makrifah, amal, itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirnya Islam kita kerana lahir daripada ibu bapa kita Islam, Islamlah kitanya. Jadi Islam kita dipanggil taba'an li abawai. Islam yang kita turut ataupun panggil pusakai, warisi daripada ibu bapa tu pada zahir. Sebab Allah menzahirkan gitu. Allah menzahirkan kita ni jadi Islam kerana Allah melahirkan kita daripada ibu bapa Islam. Kemudian ditanam pula dengan iman. Ditanam dengan iman ni daripada guru yang mengajar. Guru ni permulaan ibu bapa kita. Kemudian guru-guru yang lain daripada ibu bapa kita. Itu zahir saja. Jadi beriman kita ni zahirnya datang daripada guru yang mengajar. Makhluklah. Itu hanya asbab yang Allah menzahirkan. Tapi hakikatnya keimanan kita datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan datang daripada guru. Hakikat dia begitu. Selebih-lebih guru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selebih-lebih guru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita maklum macam mana Abu Talib sendiri sampai ke mati tidak beriman. Keluarga Nabi sendiri tidak beriman. 13 tahun di Mekah. Yang menyampaikan Nabi SAW. Menyampaikan dengan mukjizat laginya. Cukup lengkap dah. 13 tahun. Orang Mekah tidak beriman. Berhijrah ke Madinah, orang Madinah beriman. Segelintirnya pula hanya menzahirkan Islam sahaja, tapi kekal dengan kufur dengan Allah dan Rasul. Orang munafik. Sebab apa? Iman hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman para sahabat radhiyallahu anhum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya asbab yang Allah menzahirkan. Asbab yang Allah menzahirkan. Kalau iman tu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib hak nombor satunya. Nabi beri iman lalulah. Sebab hak memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Di Madinah 10 tahun. Sebabnya kekal munafik, kafir sampai ke mati. Tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita beriman dengan Allah dan Rasul. Mari mana beriman tu? Zahirnya mari daripada guru yang mengajar kita. Hakikatnya itulah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar-besar nikmat. Islam, iman, ilmu, amal kita. Kita mempelajari ilmu. Alhamdulillah Allah beri pemahaman kepada kita. Zahirnya kerana kesungguhan kita. Zahirnya kerana kita pun cerdik. Kita pun dengan kesungguhan kita dengar ulang, faham. Mari mana ilmu yang kita dapat? Mari daripada nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar sungguh-sungguh, ulang-ulang, itu hanya asbab yang Allah menzahirkan. Kita boleh beramal pun sama. Semua nikmat yang ada pada kita hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada pada kita semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena ingat di dalam hati kita pada tiap-tiap masa yang mana nikmat tu berkekalan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik hidayah. Taufik hidayah.
Belajar, beramal. Belajar, beramal. Taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab kita lah pada zahirnya. Keluarga kita belajar dan juga beramal macam kita. Asbab. Hakikatnya semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Itu pegangan kita. Keluarga kita ni kerana siapa yang menjadi ketua keluarga. Isteri, tengoklah suami macam mana. Sebab tu isteri dia comel, suami tu macam mana. Oh, anak dia bagusnya lah, tengok mak ayah dia macam mana. Itu hanya asbab yang Allah menzahirkan. Taufik hidayah itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mensyukuri. Kita wajib mensyukuri. Semua tu baik, jahat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Jadi segala nikmat yang pada diri kita ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan barang yang ada pada kamu dari segala nikmat, maka ia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua nikmat itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kamu. Itu semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ilmu. Tapi ini ilmu berkait dengan pegangan. Tanpa ilmu pegangan tidak ada kesyukuran. Tidak ada kesyukuran tanpa ilmu pegangan. Kita syukur dengan Islam kita, dengan kita boleh semayang. Tapi tanpa ilmu pegangan, semayang itu bukan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semayang itu bukan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat taufik hidayah daripada Allah, hak jalanan yang sebenar. Rajin semayang, rajin semayang tanpa ada ilmu, tanpa ada ilmu pegangan. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bala ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dengan sembahyang itulah yang melindungi kita daripada jalanan yang sebenar. Sebab apa? Aku sembahyang tak comel betul mana lagi. Rupa sembahyang dia tu menjadi pendinding dia kepada jalan yang sebenar. Kalau sembahyang tanpa didahulukan dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia beranggapan dialah orang yang baik, orang yang soleh. Dia orang kuat sembahyang, jemaah 5 waktu, sembahyang sunat rajin, tak comel kok mana lagi. Bayangkan. Tapi ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tak di mana, tak peduli. Itu bukan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ilmu. Mengetahui dan berpegang segala nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir daripada makhluk, itu asbab saja. Kita bercakap sandar pada makhluk pun tidak ada salah. Tak ada salah tu. Dengan kita belajar, kita tahu, itu tak ada masalah. Mana kita sandar kepada asbab tu tidak salah. Tanda ni. Tapi sandar pada asbab zahir sahaja. Hakikat pegangan tetap semua nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ilmu. Dan ada pun kelakuan yang kedua, macam mana sikap kita. Maka engkau suka cita gembira dengan Tuhan yang memberi nikmat, serta engkau membesar akan memberi nikmat dan menghinakan akan diri engkau. Itu kelakuan sikap kita. Kita gembira dengan Tuhan yang beri kita nikmat, dan kita membesarkan akan kita nikmat, dan kita menghina akan diri kita. Mana apa ni? Apa nikmat yang berada di kita? Kita contoh ilmu amal lah. Itu nikmat yang besar pada kitanya. Islam, iman, ilmu, amal. Itu semua Allah yang beri nikmat. Kita gembira dengan Tuhan yang beri nikmat, kita membesarkan akan Tuhan, kita menghinakan diri kita. Bukan kata, tu aku tu. Tu aku. Kalau orang lain tak payah, aku lah. Tak.
Macam mana sekarang ni nampak tu semua datang daripada Allah. Saya ni hamba yang lemah, tak ada benda pun. Tambahan pula kalau kita ingat kembali macam mana kita dahulu sebelum daripada Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita, macam mana kita dahulu. Sekarang Alhamdulillah Allah buka jalan kepada kita. Itu semua nikmat daripada Allah. Kita gembira dengan Tuhan yang beri nikmat. Kita membesar akan Tuhan beri nikmat, bukan membesarkan akan diri kita. Sebaliknya menghinakan akan diri engkau. Menghina akan diri kita, bukan membesarkan diri. Tambahan pula tadilah, kita ingat dahulu kita macam mana. Dalam keadaan kita beranggapan kitanya lepas dah, kita belajar-belajar banyak yang kita terpesongnya, terutama bab pegangan. Kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gembira dengan Tuhan yang beri nikmat kita kepada kita, dan kita membesar akan Tuhan, dan kita menghina akan diri kita. Bukan kata bila kita dapat ilmu amal kita membesarkan diri, bukan. Kita membesarkan Allah Ta'ala yang memberi kita akan nikmat, dan kita menghina akan diri kita. Ini di antara hikmah dia lah. Hikmah kadang-kadang dahulunya kita jauh, kemudian kita kembali pada agama, kita nak angkat muka, nak membesarkan diri. Kita nak angkat muka, nak membesarkan diri. Kita ingat kembali dahulu tanpa taufik hidayah Allah kita macam mana. Kadang-kadang dahulunya kita ni kalau kira kalau mati tu kita rasa macam selamat dah kitanya. Mana kalau mati kita rasa macam selamat dah kitanya, tenang dah kitanya. Dah kita semayang tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, menipu orang tak pernah, buat kerja zoling tak pernah, tak ada, khianat orang tak ada. Ada ni berjudi, minum arak tak kenal. Mana apa ni? Tak ada apa dah kitanya. Mana kalau mati kok, mana puas hatilah, boleh pejam rapat mata. Kemudian Allah beri taufik hidayah pada kita, kita mulai belajar. Kita belajar pun kadang-kadang macam-macam asbab yang Tuhan atur lah. Bab belajar ni saya boleh ceritalah. Boleh tulis buku. Orang hak belajar ni, orang hak belajar macam-macam punca asbab yang Tuhan atur. Orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini, macam-macam cerita. Sebab daripada sebelum ni lagi saya tekan fardu ain saja. Fardu ain saja. Jadi orang hak mula belajar tu macam-macam cerita. Hak tambuh macam-macam lah. Mari undur, mari pulau undur, waktu kata macam-macam, waktu mari minta maaf macam-macam. Ada ni. Mari-mari bicara bab tauhid, pelik ustaz ni mengajar bab pekoh, dah faham ustaz ni mengajar bab tasawuf, macam-macam lah. Pada ni. Tapi akhirnya alhamdulillah tetap je belajar macam-macam. Pada ni. Itu semua asbab yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hak belajar-belajar ni bukan orang daripada orang zahirnya jahat tau. Hak zahir jahat tu Allah alam dah tu. Masa mula belajar tu saya berjudi main arak, tak pernah jumpa lagi orang gitu. Tak pernah jumpa lah. Tak pernah mari-mari cerita, tak pernah jumpa lagi lah. Mana mula-mula main masjid ni saya berjudi main arak kuat. Lepas masuk kelas fardu ain ni tinggal judi, tinggal main arak, tak jumpa lagi hak gitunya. Hak bab fardu ain ni orang sembahyang tak tinggal. Ni hak berperang dengan ilmu fardu ain ni orang sembahyang tak tinggal. Yang memusuhi ilmu fardu ain orang sembahyang tak tinggal. Memusuhi orang yang mengajar fardu ain ni pun orang sembahyang tak tinggal. Memusuhi orang yang tukang ajar. Bukan memusuhi orang yang tukang mengajar. Dengar tukang ajar pun kena tempias. Hak tukang ajar pun buat balak dia orang, buat marah dia orang. Mu tukang ajar pun kena. Dia marah apa tu? Marah mengajar ilmu fardu ain.
marah hak tukang ajak mengajak ilmu fardu ain. Wak musuh buat bukan musuh biasalah, duk kutuk, duk kata macam-macam. Bayangkan, tak pernah lagi lah hak mengusi ilmu fardu ain ni kaki judi, kaki arok, kaki nombor ekor. Tak kenal, tak pernah kawan orang gitu. Tak pernah jumpa lagi orang gitu lah. Kenapa dia marah dengan ilmu fardu ain? Dia kaki judi, kaki arok. Tak pernah jumpa tu. Sebab tu tak pergi masjid tu. Hak memusuhinya orang pergi masjid. Hak memusuhi ilmu fardu ain, memusuhi orang ajar fardu ain, memusuhi orang yang tukang ajar. Ada macam-macam. Tapi bila Allah Ta'ala beri taufik hidayah, boleh belajar kita menghina diri kita. Semua tu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbanyakkan kesyukuran. Allah tak mati pada masa anggapan kita, angan-angan kita. Itu bukan panggil mengharap, dia panggil angan-angan, bukan raja. Dia panggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Angan-angan mengharap syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi sebenarnya angan-angan kosong. Ada ni, kadang-kadang angan-angan Allah tak matikan pada masa tu, tapi Allah buka jalan. Walaupun nak belajar mula-mula tu macam-macam hal lah atas masing-masing. Saya dengar cerita macam-macam. Satu kata boleh tulis buku boleh tulis buku pengalaman permulaan apa? Tulis buku dia Firdaus. Peperangan ataupun apa? Konfrontasi permulaan belajar fardu ain. Dia tulis buku apa? Buku apa? Pemberontakan. Buku tulislah tajuk hok ganas sikit. Apa? Pemberontakan, konfrontasi permulaan belajar fardu ain. Dok. Baloh ni tahu dok. Baloh. Hok dia nak marah ke orang mengajar, saya biasa je jumpa orang. Dia bersalam ke orang sebelah, saya tak bersalam. Orang masjid. Orang tua bukan sembahyang dengan saya. Nak balah apa dengan saya? Bukan sembahyang pun. Saya pun tak kenal dia, cuma tahu dia orang masjid je. Tak bersalah. Tak bersalah. Dia bersalah sebelah, tak paling pun. Tahu cerita kan? Waktu nak marah tu, masuk tak mari masjid. Lepas tu, tak payah asal dah pada tu. Apa? Duk mengajar apa? Belajar sebab 20. Dah kenapa nak marah? Tak belajar sudah nak. Dah nak marah tu, dia orang tua boleh tunjuk depan-depan. Dia tunjuk depan-depan. Pada ni dia bersalam dengan orang sebelah. Dengan saya tak bersalam. Saya kata apa? Tak apa. Saya pun tak kenal dia pun. Lagipun nak marah apa dia orang tua, bukan bahaya kita pun. Bukan bahaya kita pun. Ada ni. Fardu ain ni boleh balah adik-beradik. Bab fardu ain boleh balah adik-beradik. Tu kata nak tajuk apa? Tajuk apa? Ni ilmu fardu ain. Pelik sungguhlah. Kalau orang kaki judi, kaki arok, lawan kuliah fardu ain, tu dia tak main masjid, dia tak tahu tunya. Ya pelik orang semacam bang ni, apa nak musuh dengan ilmu fardu ain? Pelik tak apa? Pada itu semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tilik pada diri kita sendiri, keluarga kita. Betullah kalau Tuhan buka jalan, kita ingat balik pada masa dulu. Lepas tu macam mana kelakuan kita? Kita suka cerita, gembira dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nikmat kepada kita. Kita menghina diri kita. Tu kelakuan kita. Nak menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dengan nikmat Allah kita membesarkan diri kita sendiri. Itu bukan mensyukuri nikmat, mengkufuri nikmat. Kita membesarkan diri kita kerana ada ilmu. Kita membesarkan diri kita kerana ada amal. Ilmu, amal, nikmat, taufik hidayah daripada Allah. Membesarkan Tuhan yang beri kita nikmat, bukan membesarkan diri kita yang memang, bukan membesarkan diri kita yang memang hina. Dalam keadaan kita terdahulu, kalau Allah matikan dalam keadaan jahil ilmu fardu ain tauhid, jahil ilmu fardu ain fiqh, jahil ilmu fardu tasawuf, nak duduk mana kita?
Nak duduk mana kita? Terutama sekali jahil ilmu fardu ain tauhid. Nak duduk mana? Pegangan yang jelas-jelas, pegangan yang salah. Nak duduk mana kita? Ada ni. Sebab itulah dengan nikmat yang Tuhan beri ni, kalau kita orang bersyukur, kelakuan kitanya, kita bertambah merendahkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita tak angkat muka kita ni, sentiasa membesarkan Allah Tuhan yang beri nikmat, gembira dengan nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Lepas tu apa jalanan syariat? Berjalan macam biasa, mengajar, menyampaikan, menasihat, mengajak. Itu jalanan syariat, tugas kita. Kenapa kamu sibuk nak mengajak orang? Kamu sudahlah, saya gembira dengan nikmat yang Tuhan beri. Nak sama-sama biar Tuhan beri nikmat pada kita semua. Lepas tu nak mengajak ni, mudah-mudahan semua kita Tuhan beri nikmat belaka. Tuhan beri nikmat ilmu, amal, iman dan amal soleh kepada kita. Taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan dahulu kita jauh daripada agama, jauh daripada agama, semayang tak tinggal sekalipun, bukan beragama tapi ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Dahulu hikmahnya apa? Sekarang ni kita nak membesarkan diri dari sudut mana? Kita nak membesarkan diri dari sudut mana kita ni? Dia lebih besar ujian orang yang daripada awal duduk belajar agama. Itu lagi besar ujian. Sebab apa? Dia nak kira balik pada dahulu, dia tak ada. Dia duduk dengan ilmu je. Itu lagi besar ujian. Kalau kita dulu tak ada ilmu, sekarang tahu ilmu, hikmahnya apa? Kita ingat balik, kita nak membesarkan diri kita dari sudut mana? Hakikat kita dulu macam mana? Ada. Orang yang besar ujian ni, orang yang duduk majlis ilmu daripada budak. Contohnya, mak ayah dia orang pondok dah, lahir di pondok dah, kenal tak kenal kitab dah. Contoh, mana hidup dia dengan kitab je pada ni. Hak ni hak besar ujian. Sebab apa? Sebab dia tidak mengalami satu masa yang jauh daripada agama. Nak menghinakan diri, dia comel daripada awal. Tapi dengan orang yang Tuhan uji dahulunya jauh dari agama, Tuhan buka jalan agama kemudian, kena sentiasa ingat dahulu kita macam mana untuk insaf diri, untuk insaf diri kita. Sekarang alhamdulillah tahulah sedikit ingat dahulu kita macam mana. Kena ingat. Sebab apa? Sebab ni kita nak suka cita gembira dengan Tuhan yang beri nikmat, nak membesarkan Tuhan beri nikmat, nak menghina akan diri kita. Apa yang daripada kita sekarang ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa akan datang kita tak tahu lagi, tapi mudah-mudahan dengan jalan yang kita turuti ilmu amal ni, Allah teruskan jalan ni sampai kita mati. Mudah-mudahan. Badan ni. Tapi kukuk mana pun, yang pertama ilmu tu. Ilmu, kita mengetahui semua datang, semua nikmat datang daripada Allah. Apa nikmat? Kita faham nikmat dia, kau makan minum lah, itu ialah nikmat lah. Nikmat yang paling besar Islam dan iman. Itu nikmat yang paling besar. Ilmu, amal, taufik, hidayah daripada Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Orang yang boleh belajar tu kadang-kadang tak ada langsung cerita nak belajar. Ada. Mudah je Tuhan buka jalan. Itulah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahu jalan mudah je. Ada orang betul-betul rajin belajar. Ada orang betul-betul rajin belajar. Belajar sungguh-sungguh. Bukan ilmu fardu ain pula. Kena guru yang ajar salah pula. Kadang-kadang apa kata? Sekali masa hak diguna tu lama mana dah habis masa. Diri lagi, keluarga lagi, bawa pada jalan agama, belajarnya, tapi salah pula bawakan. Lepas tu kembali balik, betul balik, jumpa guru lain pula, betul dah, salah juga kemudian.
Oh, ni hok semangat betul dah ni. Hok semangat betul dah. Bukan amal saja dengan belajar dah. Dengan belajar dah. Hok ajar salah. Hok ajar tak salah, comel lah ajarnya. Sekeluarga turut majlis ilmu, tapi mana fardu ain tauhidnya? Pekoh tasawufnya mana? Mendata gitu je, rekah gitu je. Sentiasa majlis ilmu, pekoh saja, tasawuf saja. Tauhidnya mana? Tauhid saja, tak jumpa lagi. Tauhid saja dia. Pekoh tasawuf tidak peduli, tak jumpa lagi. Ada tauhid saja. Pernah jumpa tak kawan-kawan ke? Oh, dia tauhid je dia, tauhid je. Situ tauhid, sini tauhid, situ tauhid. Lepas tu pekoh tasawuf, dia kata semula-semula, nanti dulu. Nak pergi mantap tauhid dulu. Ada pernah jumpa kawan gitu? Saya tak pernah jumpa lagi. Ada. Saya jumpanya bukan kata pekoh saja tu kelas lain. Pekoh saja kelas saya juga. Tapi pekoh saja, tauhid dia lagi. Pada ni pekoh je dia tunggu, tauhid dia lagi. Mula-mula lah, kemudian alhamdulillah, tapi tak ambuh mula-mula. Kata pelik juga. Pekoh ada, tauhid tak ada. Baru tahu kemudian payah dia kata, pening kepala. Oh, pula. Tapi tak jumpa lagi lah orang yang tauhid je, pekoh tak ada, tasawuf tak ada. Belajar dah kitanya, fardu ain dah kitanya, pekoh saja, tasawuf saja. Lepas tu tauhid tak belajar, tak lepas. Nak boleh ke belajar betul tu. Tapi ada orang daripada tak belajar, alhamdulillah, dimulai dengan jalanan dalam kitab Minhajul Abidin, fardu ain tauhid, pekoh tasawuf. Daripada kosong, tak pernah belajar, mula-mula belajar fardu ain tauhid, pekoh tasawuf, mudah je dia. Tapi yang ni bertahun-tahun dah duduk belajar, kena dia belajar, tapi baru tahu dia belajar bising gitu. Itu jalanan dia pada ni, bahagian masing-masing. Tapi bila Tuhan buka kita boleh belajar sekali jalan aja. Dan mana jalan kau nak belajar sebenar? Dalam Minhajul Abidin lah. Ilmu fardu ain lah dulunya. Fardu ain mana? Tauhid, pekoh, tasawuf. Tidak ada orang yang boleh tolong. Tak ada. Ada siapa yang boleh tolong? Nak belajar ilmu agama luar, belajar fardu ain dulu. Fardu ain dulu tu mana? Tauhid nombor 1, pekoh nombor 2, tasawuf nombor 3. Ada tak orang boleh tolong? Tak ada orang boleh tolong. Tapi kenapa tak buat? Tak ada orang boleh tolong. Tak ada orang boleh kata fardu ain tak payah belajar. Tak ada orang kata. Tapi dah buat je. Belajar pekoh lah, tauhid semula. Tak ada orang sebut gitu, tapi buat aje gitu. Tak ada orang kata tasawuf sudahlah, bincang pak hati je. Pekoh bazuhid, bincang pak hati sudahlah, tasawuf tuan-tuan tilik hati kan. Tak ada orang cakap gitu, tapi awak gitu ada. Tak, sekarang ni semua kata betul lah ke? Memang semua kata betul lah ke? Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kumpulan ni dia akan gembira dengan jalanan kumpulan mereka. Mereka betul lah ke? Mana betul? Jalanan kitab Minhajul Abidin. Yang pertama, ilmu fardu ain. Fardu ain, tauhid. Yang kedua, pekoh. Yang tiga, tasawuf. Fardu ain, tauhid, pekoh, tasawuf setakat mana? Buka kitab Minhajul Abidin. Dah kita belajar dah di sekolah, asas sahaja, tak lengkap. Asas sahaja. Di sekolah ajar ilmu agama, ajar wujud, kidang, bakar. Fardu ain tu. Sidik, amanah, tabligh, fardu ain tu. Ada ni. Sekolah ajar bab rukun 13. Fardu ain tu. Tapi hanya asas tahap ABC saja. Tapi bila kita ada asas, insya-Allah mudahlah kita nak belajar. Asas kita ada dah. Hak payahnya, hak kosong tak pernah belajar. Hak payah. Hak dasar mudahlah. Tapi tak lengkap, tak cukup sangat-sangat. Tapi asas ada. Dengan asas tu lah belajar fardu ain.
Jadi Tuhan atur jalan tu, itulah sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kaedah pengajian pondok. Inilah kaedah pengajian pondok. Cari tu guru pondok mana sekalipun, alim besar mana sekalipun, ngaji 3-4 tahun sekalipun, dia masuk je kampung, dia ambil Fardhu Tauhid, pekoh tak kecil je. Saya ingat almarhum Bapa Haji Budin Kerandang, tubuh saya. Ngaji di Fardhu ni 10 tahun jadi kepala tolok pondok Dala. Duk Mekah 30 tahun belajar mengajar kampung hari Jumaat. Kita kecil je mula-mulanya. Fardhu Ain je. Oh dak padang tu guru. Tunggu apa? Nak mengajar kampung. Fardhu Ain Tauhid pekoh tasawuf. Tunggu dah kata, saya ni balik Mekah ni. Ngajar kampung lah ni, mengajar kampung. Saya nak mengajar kitab besar, kita Arab hari Jumaat. Tak ada, kita kecil je. Tak jauh kecil dia mula-mula. Lepas tu naik sikit. Kalau dia kata Allah nak ngajar kita jauh begitu, dah nanti ngaji Mekah 10 tahun kata. Tak gitu dah. Itulah kaedah ilmu pondok. Itu kaedah ilmu pondok. Kalau dia mengaku dia pondok tapi tak ikut kaedah Minhajul Abidin, bukan. Dia tidak menjalani ilmu pondok. Walaupun dia mengaku dia orang pondok. Orang duk pondok dia ramah, duk pondok ni, ilmu dia ada kedak. Duk lama mana? Orang pondok boleh ngaku lagi. Duk setahun pun ngaku pondok. Duk 2 tahun pun ngaku pondok. Tapi jalan pondok ni je. Fardhu Ain Tauhid, pekoh tasawuf. Tuhan kendak kebaikan, Tuhan buka jalan. Ilmu amal itu nikmat yang paling besar. Suka cita, gembira dengan Tuhan beri nikmat. Kita membesarkan Tuhan nikmat serta kita menghina akan diri kita. Jangan boleh ilmu, aku pandai. Boleh buat amal, aku buat banyak amal. Itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara nikmat hak yang paling besar. Nikmat mata, nikmat telinga, hak tu bagai-bagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelakuan. Dan ada pun pekerjaan. Amalan kita macam mana? Pekerjaan kita macam mana? Maka iaitu bahawa engkau pakai. Engkau guna. Pakai. Kita kalau pakai ni kau baju dah. Kita kalau guna ni panggil pakai juga. Engkau pakai segala nikmat itu pada yang disuruh Allah Ta'ala, tiada pada dilarangnya. Engkau pakai. Itu kena balik kepada makna syukur di awal bab. Apa tajuk syukur, makna syukur di awal bab dahulu? Ketahui olehmu bahawasanya syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan di atasnya. Memaling mana apa? Menggunakan, melakukan. Dia memakai lah ni. Memaling ni sarful abdi. Memaling mana apa? Memaling dengan makna menggunakan, melakukan. Itu balik pada hak makna syukur di permulaan. Bahawa engkau pakai, engkau guna segala nikmat itu pada disuruh Allah Ta'ala, tiada pada yang dilarangnya padanya. Nikmat yang ada pada kita tu kita guna pada yang Tuhan suruh, bukan pada yang Tuhan larang. Ini kepada hak nikmat zahir-zahir yang ada pada kita. Sama juga kalau kita balik pada nikmat ilmu. Apa yang Tuhan suruh dengan nikmat ilmu kita? Tuhan suruh amal. Bukan Tuhan suruh buat berbangga-bangga, nak menyombong-nyombong dengan ilmu yang Tuhan kurniakan. Itu Tuhan larang tu. Kalau pergi pada hak ilmu. Ini pergi pada hak nikmat-nikmat hak zahir yang ada pada kita. Tuhan beri ilmu kita. Apa yang Tuhan suruh kita gunakan ilmu kita tu? Kita gunakan ilmu untuk beramal. Adakah Tuhan suruh kita gunakan ilmu untuk berbangga-bangga? Tidak. Itu yang dilarang. Jadi yang ketiganya, pekerjaan kita, kelakuan amalan kita, iaitu bahawa engkau pakai, engkau guna segala nikmat itu pada yang disuruh, tiada pada yang dilarangnya. Mana tiada engkau pakai segala nikmat pada perkara dilarangnya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada pada yang dilarang, tiada engkau pakai segala nikmat itu pada perkara yang dilarangnya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Seperti
Tuan suruhnya macam mana? Seperti engkau pakai akan mata, engkau guna mata. Kita ayat moden punya mana? Pakai, guna. Guna. Kalau pakai tak apalah, bunyi kita sikit tau. Seperti engkau pakai akan mata engkau pada melihat akan Quran dan kita hadis dan kita ilmu yang memberi manfaat. Melihat Al-Quran, melihat Al-Quran tu iaitu yang disuruh oleh Allah, itu satu ibadat dah. Sebab itulah orang yang walaupun diingat Al-Quran sekalipun, tetap sunat ditengok Al-Quran. Tengok Al-Quran tu satu ibadat, melihat akan Al-Quran. Melainkan kalau diingat Al-Quran, dia baca tanpa melihat Quran, dia lebih khusyuk, barulah dia baca Al-Quran tanpa tengok Al-Quran. Dia baca Quran, dia ingat dia pejam mata, dia baca dalam keadaan gelap. Dia lebih khusyuk baca Quran seumpama tu, barulah afdal dia baca Quran tanpa melihat Quran. Tapi kalau melihat Quran, tidak melihat Quran sama, maka afdal dia melihat akan Al-Quran. Walaupun dia ingat Al-Quran sekalipun. Kita jangan. Kalau dia ingat je Al-Quran Yasin contohnya, kalau Quran tangan dia tolak. Oi, sini. Orang bagi Yasin kan, bagi Yasin. Bagilah bagi. Nak baca Yasin ni bagi. Oh, dok. Apa? Koman pada ni. Ambil. Pegang. Tu satu pahala. Pegang pahala dah. Buka, tengok pahala pula, tengok tu. Tambah. Pegang Quran ni orang. Orang sekarang ni Yasin tak ingat mulut. Ni orang-orang melihat Al-Quran dan kitab hadis dan kitab ilmu yang memberi manfaat. Pergi pada ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Ilmu di sini ilmu agama. Ilmu agama secara umumnya memberi manfaat. Ilmu dunia pun memberi manfaat, sama telah ilmu agama. Ilmu yang tidak memberi manfaat, ilmu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu sihir, ilmu nujum. Ada ni. Ilmu dunia pun memberi manfaat, tambah ilmu agama pula. Di sini bicara kita ilmu agama yang memberi manfaat. Kenapa didatangkan dengan sifat yang memberi manfaat? Sebab apa? Nak mengeluarkan ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu agama tapi tak beri manfaat. Nak bermanfaat ilmu, susun aturan dia molek. Nak bermanfaat ilmu, letak keutamaan dia molek. Nak manfaat ilmu, letak niat molek. Nak manfaat ilmu, beramal dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Itu bukan ilmu yang memberi manfaat. Letak susunan molek, letak keutamaan molek, letak niat molek, baru dapat ilmu yang bermanfaat. Susunan dia tauhid, fiqh, tasawuf. Keutamaan dia tauhid, fardu ain lah dulunya, jangan dalam-dalam sangat apa tauhidnya. Fiqh asas-asas lah dahulunya fardu ain. Nak pergi pada 4 robok muamalah, munakahat, kemudianlah pulaknya. Tasawuf, keutamaan lah dulunya fardu ain tasawuf dahulu. Jangan diberitahu tasawuf tinggi-tinggi. Ni. Nak dapat manfaat, kena jaga dia punya tertib dia. Dan dia kena jaga dia punya keutamaan dia. Tertib betul dah. Tauhid, fiqh, tasawuf. Keutamaan dia fardu ain terlebih dahulu. Kemudian nak dapat ilmu manfaat, kena letak niat molek. Apa niat belajar ilmu manfaat ni? Untuk tuntut redha Allah, untuk beramal, untuk keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Ada boleh ilmu tu ilmu yang memberi manfaat. Melihat seperti engkau pakai akan mata engkau pada melihat akan Quran dan kita hadis dan kita ilmu yang beri manfaat. Ni pada yang disuruh Allah Ta'ala, dan jangan engkau pakai akan dia akan mata pada melihat yang haram, seperti perempuan ajnabiyah, artinya perempuan yang bukan mahram engkau,
dan bukan isteri engkau, bukan sahaya engkau. Itu dipanggil mengkufuri nikmat, menggunakan mata, pakar mata melihat akan perkara yang diharamkan. Ni pergi pada nikmat-nikmat hak zahir yang ada pada kita. Ni contoh, mata, telinga, lidah, tenaga kita, harta benda kita. Ni guna pakai pada perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.